So, bab 4, era peralihan kuasa British di negara kita. Dan kalau kita lihat British, okey, ataupun BMA ataupun okey, kamu kena ingat British Military Administration ataupun dipanggil BMA ini, okey, atau pentadbiran tentera British, okey, diisytiharkan di negara kita selepas tamatnya Perang Dunia Kedua. So selepas itu British telah melaksanakan pentadbiran Malayan Union di Tanah Melayu, dan pelaksanaan Malayan Union ini telah mencetuskan bantahan secara besar-besaran. Ini sinopsis saja, ini sinopsis saja daripada penduduk tempatan, menyebabkan British menggantikannya dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Di Sarawak, Charles Vyner Brooke bertindak menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British, dan tindakan ini telah mencetuskan reaksi. Ada yang menyokong penyerahan Sarawak kepada British, ada yang menentang daripada penduduk tempatan. So majoriti penduduk Sarawak telah menentang penyerahan Sarawak kepada British. So di Sabah berbeza kerana British berjaya mengambil alih Sabah daripada SBUB tanpa sebarang penentangan. So hari ini kita akan fokus kepada BMA dulu. Iaitu British Military Administration. Baik. So kita lihat 4.1 iaitu berkaitan dengan BMA. Baik. Kalau kamu masih ingat lagi, BMA sebenarnya telah bermula pada 12 September 1945. Dan kalau kamu masih ingat lagi, Jepun mengaku kalah. Iaitu kekalahan Jepun pada bila? Pada 15 Ogos 1945. Bermakna di sini jarak di antara 15 Ogos hingga 12 September plus minus lebih kurang 3 hingga 4 minggu. 3 hingga 4 minggu. Nampak tak? 15 Ogos 1945 Jepun kalah. Kemudian 12 September BMA datang. Dan bermakna di sini apa yang berlaku di antara 15 Ogos hingga 12 September? Di antara dua ni, di antara jarak 3 minggu tu, negara kita telah diperintah oleh komunis di bawah MPA, MPAJA. Di bawah MPAJA. Fahami betul-betul flow dia. Ingat sejarah ni bukan ingat fakta tau, tapi ingat flow dia. Mula-mula ini, kemudian ini, kemudian ini. Maknanya, untuk bab 4, selepas kekalahan Jepun, kita tahu negara kita di bawah MPAJA selama 14 hari, dan kemudian selepas itu, barulah datangnya British Military Administration. Itu flow dia. Ingat flow dia. Baru kamu kata, oh ini macam ni dia punya flow dia. Flow cerita dia. Baik. BMA bermula pada 12 September 1945 dan setelah tentera Jepun menyerah kalah. Dan BMA ni apa? BMA ni sebenarnya adalah satu taktik iaitu merupakan pentadbiran tentera yang diletakkan di bawah arahan Lord Mountbatten, iaitu pemerintah tertinggi tentera bersekutu di Asia Tenggara. Lord Mountbatten. Dan perancangan bagi hal ehwal awam di Tanah Melayu dilakukan oleh Timbalan Ketua Pegawai Hal Ehwal Awam iaitu Brigadier General H.C. Whelan. Dan apakah tugas BMA ini, cikgu? Kita tak nak ingat nama-nama ni, tapi kita fikir apa tahu? BMA ni datang untuk apa? BMA ni, tugas BMA adalah untuk mengembalikan kestabilan, satu. Dan yang kedua, memulihkan kepercayaan rakyat. Mengembalikan kestabilan tu kita clear lah. Tapi memulihkan kepercayaan rakyat, macam mana tu? So tugas BMA clear ada dua. Jom kita tengok. Mula-mula yang pertama. Ini tugas BMA yang pertama. Iaitu mengembalikan kestabilan dan keamanan.
So BMA, British Military Administration ini berusaha untuk memulihkan keamanan dan kestabilan. Dengan cara apa? Dengan membubarkan pasukan MPAJA pada 1 Disember 1945. Selepas beberapa bulan bulan kan dia datang bulan 9 kan, September, Oktober, November, Disember. So dalam tempoh itu BMA berusaha untuk MPAJA ini dibubarkan. So BMA mengarahkan apa tahu? BMA mengarahkan semua senjata yang diberikan kepada mereka iaitu kepada MPAJA semasa pendudukan Jepun dahulu dikembalikan. BMA, namun begitu BMA gagal mengumpulkan semula senjata tersebut. Malah BMA juga gagal membanteras kegiatan jenayah yang berlaku, keganasan, kongsi gelap dan juga masalah ketegangan kaum. Baik, cikgu rasa mungkin kamu tertanya-tanya, cikgu, saya tak fahamlah cikgu, kenapa BMA mengarahkan semua senjata yang diberikan kepada mereka dikembalikan. Korang ingat lagi tak peristiwa bila masa British berikan senjata-senjata ini kepada MPAJA? Bila? Siapa tahu? Siapa tahu? Ketegangan kaum tu maknanya masalah perkauman. Maknanya hubungan di antara kaum itu menjadi tegang dan boleh mencetuskan permusuhan. So itu dipanggil ketegangan kaum. Maknanya hubungan itu tidak lagi rapat, tetapi hubungan itu boleh mencetuskan konflik dan mencetuskan pergaduhan. Itu dipanggil ketegangan kaum. Tapi soalan cikgu, iaitu bilakah MPAJA ni dia menerima senjata daripada British? Ingat lagi tak? Siapa boleh bagi tahu jawapan dia? Siapa boleh bagi tahu jawapan dia? Siapa boleh bagi tahu jawapan dia, cikgu bagi hadiah online. Siapa boleh bagi tahu jawapan dia, cikgu bagi hadiah online. Okey. Baik, bagus Wan. Okey, korang ingat tak bahawa ada satu tentang penentangan MPAJA, penentangan terhadap Jepun dengan cara MPAJA telah bekerjasama dengan Force 136. Ingat lagi tak? Ingat lagi tak? Ingat lagi kan? Okey, ya. Force 136 ini daripada British kan? Force 136 itu daripada British. Jadi, Force 136 inilah yang telah membekalkan senjata kepada MPAJA. So, Force 136 ini daripada British. Bermakna di sini, MPAJA banyak menerima senjata-senjata daripada British melalui Force 136. Tetapi apabila Jepun dah kalah, Jepun dah balik, MPAJA melakukan keganasan. Dengan menimbulkan huru-hara dalam negara tanah Melayu ini menggunakan senjata-senjata yang mereka ada. Jadi BMA kata apa? Korang pulangkan balik. Pulangkan balik senjata ni. Aku bagi kau senjata untuk melawan Jepun. Bukannya untuk memerintah tanah Melayu. Mai sini. Minta pulangkan balik. Tapi kamu rasa kalau minta pulangkan balik, dia nak pulangkan tak? MPAJA disuruh pulangkan senjata? Memang taklah, no. Memang taklah. Jadi, BMA mengarahkan semua senjata yang diberikan kepada mereka semasa pendudukan Jepun dulu, kembalikan, bagi balik. BMA gagal mengumpulkan semula senjata tersebut sebab MPAJA memang tak nak bagi. Bagi juga, tapi bagi sikit sangat. Bagi sikit je. Itu satu. Kemudian, BMA kata nak mengembalikan kestabilan keamanan, tapi waktu itu dah muncul kegiatan jenayah, rompakan. Sebab apa? Sebab pada waktu itu tak ada kerajaan. So orang masuk dalam kedai, mencuri dalam kedai, merompak, melakukan keganasan,
dan dah mula ada kongsi gelap sana, kongsi gelap sini, anak bergaduh. Kemudian masalah ketegangan kaum. Orang Melayu nak bergaduh dengan orang Cina nak bergaduh dengan orang Melayu. So itulah masalah ketegangan kaum. So BMA ditugaskan untuk kembalikan keamanan, tapi gagal. Tak boleh diharap. Tak boleh diharap British ni. Okey, baik. Itu tugas BMA yang pertama. Tugas BMA yang kedua iaitu memulihkan kepercayaan rakyat. Macam mana nak memulihkan kepercayaan rakyat ni, cikgu? Sebenarnya rakyat semasa pemerintahan Jepun ni, rakyat mengalami kesukaran hidup yang susah di bawah pemerintahan Jepun. Bekalan makanan dan ubat-ubatan sukar didapati. Kesian. Kemudian sekiranya ada juga ubat-ubatan ataupun makanan tu, harga dia pula melambung-lambung tinggi. Melambung tinggi. Macam korang ada tengok kan? Ya, sebab inflasi. Itu semasa pendudukan Jepun. Semasa pendudukan Jepun. Ini korang tengok ni. Korang tengok ni inflasi. Ini inflasi. Sebelum perang dan selepas perang. Korang tengok betul-betul. Okey, sebelum perang, okey, pada Disember 1941 tu, okey, kita ambil beras. Beras per kati. Per kati tu maknanya lebih kurang dalam 1/4 kilo lah. Harga dia 6 sen dolar. Bila masuk Disember 1944 semasa pemerintahan Jepun, harga dia RM8.20. Pada Julai 1945, sebulan sebelum kekalahan Jepun, harga dia naik RM36. Dan selepas perang, selepas perang naik RM75. Gila apa tak gila? Itu okey lagi. Beras. Korang tengok telur. Tengok telur ni. Ni telur. Okey. Satu biji 3 sen sebelum perang. Kemudian bila Disember 1944, masa pemerintahan Jepun, harga sebiji RM1.25. Itu dah mahal dah tu. Kemudian bila waktu Julai, sebiji RM8.50. Gila apa tak gila? Sebiji RM8.50. Tapi lepas perang lagi teruk. Tengok lepas perang. Harga sebiji setiap satu RM35. Kau ingat telur apa ni? Telur apa ni? Sebiji RM35. Itu kalau boleh makan dengan kulit-kulit sekali makan. RM35 tu, rugi kau tak makan. Dengan kulit-kulit kau makan. Mahal. Okey. Ya. Terlalu mahal. Itu inflasi. Harga barang melampau tinggi. Okey. Dan juga kalau kita tengok macam petrol, wang Jepun dengan dolar sama cikgu. Dolar selat tak sama. Wang Jepun ni pada waktu itu wang apa? Wang Jepun pada waktu ini adalah mata wang pokok pisang. Ingat lagi tak? Mata wang Jepun pada waktu ini adalah mata wang pokok pisang. Ya. Gula ni tak logik. Gula ni RM120. Okey lagi gula. Engkau tengok petrol. Tengok petrol. Petrol per gallon. Per gallon. Gallon ni lebih kurang dalam 2 liter lah. 1 liter, 2 liter. Per gallon ni, dulu 85 sen je sebelum perang. Bila perang, naik RM55 masa zaman Jepun. Kemudian masa akhir pemerintahan Jepun, RM160 per dolar, per gallon. Dan juga selepas kekalahan Jepun, RM185. Ini maknanya apa? Harga melambung tinggi. Sebab itu pada waktu ini, kalau kamu tanya datuk kamu apa semua kan, dia orang kata, zaman Jepun dulu memang susah. Lepas Jepun dulu memang susah. Barang mahal, susah nak dapat. Inilah buktinya bahawa peningkatan harga barang. Nasib baiklah kita sekarang ni boleh lagi lah. Kan, setelur tu sebiji tu dapatlah dalam 60 sen, 80 sen lagi kan. Boleh dapat sebiji kan. Sebiji telur. Ini kalau sebiji telur ni RM35 ni,
Kalau katakan kamu ambil telur, kemudian nak masak, kemudian kamu terlepas, jatuh pecah, memang kena lempang lah. RM35 tu pecah. RM35 pecah. Kan? Okey, ada yang kata, cikgu, bam harimau tak apa. Okey, bam harimau tu sebenarnya adalah botol ubat. Botol ubat yang kecil tu, yang orang beli untuk apa? Sapu bila sakit kepala. Macam Vicks lah, macam Vicks. Macam minyak angin, yes, macam minyak angin. Dia ambil tu, itu bam harimau. Bam tu, dia ada, okay, ada cap kat situ. Tiger balm, yes, pandai. Farisha, tiger balm yang ada gambar apa? Gambar harimau kat depan. Tiger balm sebotol kecil tu. Dulu 45 sen aja. Kemudian pada Disember RM15. Masa Julai, okey, iaitu RM35. Lepas perang RM45. Nak beli tu je RM45. Gila. Memang gila. Jadi ini menyebabkan kehidupan menjadi sangat susah. Sangat susah bagi penduduk-penduduk tanah Melayu. Okey. Jadi inilah bukti di mana berlakunya peningkatan harga barang. Itu yang cikgu nak bagi tahu tentang sekiranya ada bekalan tersebut, harganya pula melambung tinggi. Bila dah melambung tinggi, negara kita menghadapi apa pada waktu itu? Wabak penyakit semakin merebak, terutama penyakit beri-beri. Beri-beri ni penyakit dia macam apa tahu? Dia macam badan kurus kering tapi perut buncit. Perut buncit bulat tapi badan kurus kering tiga tulang. Itu penyakit beri-beri. Disebabkan oleh apa? Kerana kekurangan zat makanan. Selain itu, kebuluran berlaku di kebanyakan tempat. Maknanya apa? Memang kehidupan rakyat kita ni memang susah masa zaman pemerintahan Jepun. Rakyat pula tidak mempunyai wang untuk membeli makanan. Manakala kegiatan menyorok barang, kalau ada barang pun disorokkan. Tuan-tuan punya kedai ada barang, dia sorokkan. Dia tak nak jual sebab dia nak pakai. Kemudian amalan-amalan rasuah berlaku, peras ugut berlaku, dan pasar gelap, iaitu pasaran di mana menjual barang-barang yang haram seperti senjata dan sebagainya di Kuala Lumpur menjadi semakin tidak terkawal. Teruk ni. Kenapa susah nak dapatkan makanan dan ubat-ubatan? Kerana pada semasa pentadbiran Jepun, semasa pentadbiran Jepun, barang-barang ni seperti ubat-ubatan, dan makanan banyak diimport daripada luar. Bila nak diimport daripada luar, apabila Jepun memerintah, so British dengan Amerika menghalang pergerakan Jepun. So kapal-kapal tak boleh hantar makanan, ubat-ubatan ke tanah Melayu. Tak boleh. Dihalang oleh tentera-tentera bersekutu ni. Kau nak pergi mana? Nak hantar, kapal ni nak pergi mana ni? Kapal ni nak hantar makanan dan ubat-ubatan ke tanah Melayu. No. Sana sekarang pemerintahan Jepun. So tak boleh pergi. Bila tak boleh pergi hantar, maknanya ubat-ubatan dengan makanan dah tak sampai ke tanah Melayu. Jadi sebab itu, ubat-ubatan habis. Makanan pun habis. Itu menyebabkan krisis. Memang teruk pada waktu itu ya. Memang teruk. Jadi masalah ini telah menjadi berakar umbi sehingga gagal dibanteras gagal dibanteras oleh BMA. So rakyat yang hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan akibat pemerintahan Jepun berharap dapat diselamatkan oleh pentadbiran BMA. Dah harap dapat diselamatkanlah oleh BMA. Sebab itu kalau kita lihat korang tengok gambar ni kan. Rakyat berkumpul menyambut kedatangan tentera British. Nampak tak? Ni tentera-tentera British naik kereta ni, kan orang-orang tanah Melayu semua berkumpul di tepi-tepi jalan nak melihat kedatangan tentera British yang mana diharap akan membawa perubahan. Perubahan ya. Okey. Baik. So dengan itu, kalau kita lihat BMA telah mengambil alih pentadbiran tanah Melayu bagi mengembalikan kepercayaan rakyat.
supaya menyokong kepulangan British di negara ini. So BMA juga berusaha untuk memulihkan kerosakan infrastruktur akibat bencana peperangan. Baik. Kalau kamu fikir balik kenapa rakyat British datang, so dia nak bantu untuk mengembalikan kepercayaan rakyat. Maksudnya apa? Maksudnya selama pemerintahan Jepun tu rakyat dah tak percaya kepada British ke? Ini soalan dia. Rakyat dah tak percaya pada British ke? Okay. So, okay. So kalau kita lihat di sini, rakyat percaya tak kepada British pada waktu itu? Kamu rasa rakyat percaya tak pada British? Kamu rasa rakyat percaya tak pada British pada waktu itu? Percaya tapi sikit je. Sikit je. Kenapa? Apa alasannya? Sebab dulu dia orang ambil biji timah secara senyap-senyap. Okey, baik. Bagus soalan tu. Tetapi kan sebenarnya tahu. Hairul Sani mungkin nak cakap. Hairul Sani nak cakap apa? Kamu rasa apa? British tinggalkan Malaysia seorang bila Jepun penjajah. Ya, itu yang paling tepat. Korang tahu tak? Okey, diharapkan pada peringkat awalnya bahawa British dapat menjaga tanah Melayu. Tetapi apabila Jepun take over, kan rakyat melihat sendiri pegawai-pegawai British dan tentera British lari balik negara diorang. Jadi tanah Melayu tinggallah orang-orang tempatan yang terpaksa mempertahankan negara sendiri. Jadi selama 3 tahun dia kata apa? Kita tak boleh percaya dengan British ni. Nanti kalau kita diserang balik, dan tentu-tentu dia akan lari lagi. Jadi apabila Jepun kalah, British sedar benda tu tau. Jadi British datang, dia kata apa? Don't worry. Jangan risau. Kali ini saya akan jaga betul-betul. Kali ini saya akan baiki semua, saya akan berikan pentadbiran yang baik kepada tanah Melayu. Tapi masa tu semua orang akan kata apa? Boleh percaya ke dia ni? Boleh percaya ke British ni? Kan? Dulu Jepun datang pun dia orang yang sibuk-sibuk lagi. Kita juga yang bersusah payah mempertahankan negara daripada perserangan Jepun. Nampak tak? Bila kita susah, kita seorang-seorang je. Oh, bila time kita senang, engkau datang. Oh, kau ni kan. Nampak tak? Okey. Jadi di sini hilangnya kepercayaan rakyat tanah Melayu kepada British. Jadi bila tamat je peperangan ini dan bila kekalahan Jepun, British datang balik untuk apa? Untuk bagi rakyat percaya. Okey, jangan risau. Kami British, kami akan berusaha untuk apa? Untuk mengembalikan keamanan dan juga untuk memulihkan infrastruktur. Tapi orang-orang tempatan dah kata apa? Yalah tu. Kau dengarlah cakap British tu. Yalah tu. Dulu masa Jepun datang, dia orang lagi dulu. Kita juga yang berusaha. Percaya dah tu. Nampak tak? Itu. Ya, orang yang memang tak boleh percaya dah. Betul. Jadi sebab itu matlamat BMA ni, tapi British memang pandai strategi lah. Kita kena akui British memang pandai strategi. Di mana dia tahu rakyat ni, rakyat tanah Melayu dah tak percaya dengan kita ni. So apa yang kita kena buat? Kita kena hantar BMA untuk apa? Untuk kembalikan keamanan kat sana dan juga supaya pulihkan kepercayaan. Supaya kita kena berusaha. Kita kena bina infrastruktur, baiki benda-benda yang rosak dekat tanah Melayu tu supaya orang tanah Melayu tengok, baguslah British. Bolehlah percaya balik kan. Nampaklah usaha tu kan. Kan. Jadi sebab itu matlamat BMA ada 2. Iaitu yang pertama mengembalikan keamanan dan yang kedua memulihkan kepercayaan rakyat tanah Melayu. Betul. Betul Hanan Akilah, betul. Jadi itulah matlamat BMA. So, kalau kita lihat BMA ni matlamat ni berjaya tak? Jom kita tengok. British berharap pemulihan sosioekonomi ni, maknanya bila pulihkan kegiatan ekonomi akan memulihkan kepercayaan rakyat. Jadi BMA buat apa tahu? BMA pun berusahalah untuk memulihkan ladang-ladang getah. Baiki ladang getah yang rosak, lombong-lombong biji timah yang dah rosak,
membaiki prasarana. Prasarana tu maknanya apa? Membaiki jalan raya, bangunan-bangunan, membaiki jambatan. Itu membaiki prasarana. BMA punya baik, dia nak bantu, dia nak pulihkan semua. Dan kemudahan kesihatan dia nak baiki. Yang telah dimusnahkan oleh tentera Jepun. Tak apa. Ini BMA yang akan buat. BMA yang akan buat. So don't worry. Tetapi BMA pun pening kepala. Kita tengok BMA menghadapi kesukaran untuk membawa masuk jentera, alat ganti dan mesin serta teknologi yang menyebabkan usaha-usaha BMA itu menyebabkan sosioekonomi ini sukar dipulihkan, maknanya susah untuk dibaiki. Kan? Sebab apa BMA kata? Susahlah nak bawa masuk jentera kan, daripada Britain nak bawa ke sini, nak naik kapal lagi, alat-alat ganti pun nak kena order lagi, mesin-mesin pun semua nak kena order daripada Britain. Lambat. Kita nak cepat ni. Baik. Walaupun BMA berusaha untuk memulihkan kekacauan, tapi sebenarnya rakyat hampa. Rakyat hampa dengan ketidakupayaan BMA menangani masalah yang dihadapi mereka. Hampalah. Tentera British pun tak boleh nak diharap. Tak boleh nak diharap. Nak suruh baiki pun payah. Macam-macam alasan. Susah nak bawa masuk jentera lah, alat ganti lah. Ni MPAJA tu kan, katanya nak bubarkan MPAJA, nak suruh diorang pulangkan senjata. Daripada 100%, hanya 25% saja senjata yang telah dipulangkan. The rest, 75% senjata masih lagi dalam tangan dalam tangan MPAJA. Macam mana ni? BMA pun tak mampu nak menangani dua-dua masalah ni. Jadi kegagalan, ya betul. Masa Jepun, British yang halang barang untuk masuk tanah air, betul. Dan kegagalan pentadbiran British ini memberi kesedaran kepada kita bahawa supaya sentiasa bersikap waspada dan tidak mudah mempercayai kuasa asing. So hal ini jelas berlaku apabila sebenarnya BMA gagal melaksanakan tugasnya ketika penduduk tempatan begitu mengharapkan bantuan. Itulah. Cakap memang senang, tapi nak buat tu susah. Ingat senang ke? Tak apa. Kita akan pulihkan prasarana. Kita akan baiki kemusnahan semua. Dan kita akan memulihkan kepercayaan. Cakap memang senang lah. Cuba buat, tengok. Suddenly buat pun tak mampu. Okay. So the action always speaks. Betul. Tak mampu. Jadi inilah yang berlaku. Jadi British Military Administration berusaha untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan keamanan negara. Namun begitu, BMA gagal melaksanakan tanggungjawab yang diharapkan oleh rakyat. Okey, baik. So ada soalan dia tanya apa? Iaitu kenapa pula BMA sukar dapat barang, cikgu? Sebenarnya kalau kita lihat semasa pendudukan Jepun, memang kenderaan ataupun pengangkutan kapal-kapal yang mengangkut barang semua dihalang daripada menghantar barang ke tanah Melayu. Kerana apa? Supaya tidak membantu tentera Jepun, dan itu sebagai satu strategi untuk mengalahkan Jepun. Itu satu. Tapi kenapa pula BMA pula suka dapat barang? Sebab barang-barang itu kebanyakannya seperti jentera ni, mesin-mesin. Contohnya ni, kalau kita tengok kereta kebal apa semua ni kan. Ingat datang daripada tanah Melayu ke? Tak. Kereta kebal ini semua datang daripada Britain. Dihantar menggunakan kapal. Kemudian kalau nak baiki jentera-jentera, alat-alat ganti, spare part dia, mesin-mesin, mesin lombong biji timah, tu semua daripada Britain. Nak bawa ke sini, nak naik kapal berapa bulan baru sampai. Itu. Kemudian ada parts-parts yang belum, kita kata yang masih rosak dan
masih ada di Britain, tak bawa-bawa lagi. Tak bawa ke sini lagi, tak dihantar ke sini lagi. Ada mesin-mesin yang dah outdated. Ada spare part yang susah nak cari. Jadi ini menyebabkan tugas BMA untuk memulihkan sosioekonomi itu menjadi sukar. Menjadi sukar. Contoh macam inilah. Contoh macam inilah. Zaman sekarang ni di Malaysia dah mula ada kereta elektrik, betul? Electric vehicle, EV, betul? Betul. Memang dah ada mula macam Tesla, dah ada gunakan. Tapi kenapa ramai orang tak beli Tesla atau tak beli kereta-kereta EV ni? Kerana mereka khawatir, satu mahal. Satu lagi yang diorang takut apa tahu? Nanti kalau bateri habis nanti nak charge kat mana? Susah nak jumpa tempat charging di luar tu. Bukan semua tempat ada. Jadi kalau nak bawa masuk sini, kos pula tu mahal. Jadi ini antara kekangan-kekangan yang menyebabkan orang tidak menggunakan kereta electric vehicle dengan banyak. Padahal kita tahu electric vehicle ni tidak mencemarkan alam dan sebagainya. Tapi sebab dia mahal. Dan facilities, kemudahan untuk charging tu belum semua tempat ada. Ni nak tanya, agak-agak kalau korang pakai electric vehicle kan, kemudian korang pergi bawa kereta sampai Kuala Terengganu. Korang rasa dekat belah Dungun, Terengganu sana, ada tempat electric vehicle untuk charging? Tak ada. Ya. Jadi itu kekangan-kekangannya. Sebab susah nak bawa masuk. Begitu juga zaman dahulu. BMA susah nak bawa masuk. Sebab semua barangan itu ada di Britain dan susah nak bawa ke sini. Jadi, itulah yang menyebabkan BMA gagal untuk memulihkan kepercayaan rakyat. So, baik. Untuk topik BMA ni memang sikit je. Paling penting korang kena ingat apa tahu tentang BMA ni, iaitu apakah BMA, iaitu British Military Administration. Itu satu. BMA maksud dia, dan siapakah ketua pemerintah tertinggi, iaitu Lord Mountbatten. Ini penting. Lord Mountbatten. Dan juga apakah tugas dia? Tugas BMA ialah mengembalikan kestabilan dan keamanan, satu. Dan satu lagi, memulihkan kepercayaan rakyat. Kerana rakyat telah mengalami kesukaran hidup semasa pemerintahan Jepun. Jadi mereka sudah tidak percaya kepada sebarang penjajah lagi. Sebarang penjajah lagi. Jadi ini menyebabkan BMA, British nampak bahawa BMA ni gagal, maka British cepat-cepat nak tukar BMA kepada apa? Kepada Malayan Union. Kita masuk sikit Malayan Union, boleh? Kita masuk sikit Malayan Union Boleh habis BMA. Ada soalan tak tentang BMA? Ada apa-apa soalan tak tentang BMA, British Military Administration? Ada apa-apa soalan? Tak ada So yang lain boleh faham? Boleh faham Boleh. Baik, bagus. Baik, soalan Farisha Azhara. Kenapa tukar jadi Malayan Union, cikgu? Bagus soalan itu. Baik, ini yang kita nak fahami, iaitu apa tahu? Iaitu kenapa daripada BMA nak tukar kepada Malayan Union? Kita tengok Malayan Union. Ini ada jawapan dia. Sebenarnya gagasan, kalau kamu tanya, cikgu, gagasan ni apa? Gagasan ni sebenarnya adalah cita-cita ataupun matlamat. Matlamat ataupun objektif ataupun kita kata wawasan. Itu gagasan matlamat, objektif, wawasan Malayan Union. Dan Malayan Union, gagasan Malayan Union ataupun matlamat Malayan Union diperkenalkan di tanah Melayu pertama sekali untuk apa? Menggantikan BMA.
Sebab British nampak BMA gagal. BMA gagal. Okey, memang teruklah kau ni Lord Mountbatten. Aku suruh, contoh kerajaan British kerajaan British kata apa? Aku suruh kau pergi ke sana tanah Melayu untuk pulihkan kepercayaan rakyat kepada kita dan juga mengembalikan kestabilan dan keamanan. Itu dua tu pun kau susah nak buat. Tengok kan? Tak boleh diharaplah kau ni. Kan? Tak boleh diharaplah kau ni, kan? Nak mengembalikan keamanan, suruh kau collect balik senjata-senjata daripada MPAGA. 25% yang kau dapat. Apa kau ni? Yang kedua, kan, suruh memulihkan kepercayaan, suruh repair jambatan, kemudian juga prasarana apa semua. Itu pun ada masalah, kan? Kau ni kan tak boleh diharaplah, kan? Jadi itu contoh dialog contoh dialog, okey, kerajaan British dengan BMA lah. So macam inilah, aku tukar balik, kau balik, kan? Aku suruh kau pergi sana buat kerja, kau pergi jalan-jalan makan angin buat apa, kan? Pergi lepak kat pantai Sabak lah, pergi lepak dekat Starbucks KL lah, kan? KLCC lah. Okey, baik. Contoh. Okey. Baik. So kita lihat di sini ya. Gagasan Malayan Union diperkenalkan bagi gantikan BMA. So British berhasrat supaya apa tahu? Supaya Malayan Union ini akan licinkan sistem pentadbiran, akan meningkatkan pelaburan ekonomi, mengukuhkan pertahanan dan mengekalkan orang asing sebagai sumber tenaga kerja untuk meningkatkan ekonomi. Apa benda ni cikgu? Baik. Okey, korang masih ingat lagi tak bahawa semasa sebelum kedatangan Jepun, okey, di negara kita ada berapa jenis negeri? Ada berapa jenis negeri? Siapa tahu? 11. Memang kita ada 11 negeri, tapi dikategorikan kepada berapa negeri gabungan? Ya, ada 3 negeri gabungan. Ingat lagi tak? Iaitu negeri-negeri Selat, negeri Melayu bersekutu dan negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, so ini kita ingat kan? So apabila British ingin melaksanakan Malayan Union, British kata apa tahu? BMA tak boleh diharap. Tetapi British masih tahu bahawa ada 3 jenis negeri ni. So kalau kita nak guna sistem yang lama, British kata apa tahu? Kalau kita guna sistem yang lama ni, NNS, Pulau Pinang, Melaka, Singapura, Negeri Melayu Bersekutu, Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Kemudian Negeri Melayu Tidak Bersekutu, iaitu Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Johor. Kalau kita nak asing-asingkan pentadbiran ni, susah sebenarnya. Jadi British kata apa? Kita tak boleh guna lagi sistem 3 negeri ni. Kita kena gabungkan dia. Kita gabungkan 3 negeri ni, barulah sistem pentadbiran standard. Semua negeri sama je pentadbiran. Barulah dapat licinkan pentadbiran. So British kata, bagus. So ini cara untuk melicinkan sistem pentadbiran. Yang kedua, dapat meningkatkan pelaburan ekonomi. Ini yang sebenarnya kamu kena tengok Sebab apa tahu? Sebab kalau kamu masih ingat, kenapa British datang ke tanah Melayu? Kenapa? Sebab hasil bumi kita kan. Dia nak apa daripada negara kita? British nak apa daripada tanah Melayu? British nak apa daripada tanah Melayu sebenarnya? Ada 2 benda yang utama. Nak apa? Siapa tahu? Biji timah dan satu lagi apa? British nak biji timah dan rempah, bukan rempah lama dah dulu. Nur Hidayah. Sebenarnya biji timah dan getah. Jadi bila di tanah Melayu ni ada biji timah dan getah, banyak syarikat-syarikat British yang telah datang ke tanah Melayu untuk membuka ladang dan juga untuk membuka lombong-lombong biji timah. Silakan Alif. Seperti apa? Contoh ladang getah seperti
yang terkenal iaitu syarikat Guthrie, Sime Darby. Kita kata, Guthrie, Sime Darby tu bukan Malaysia ke sekarang? Sekarang memang Malaysia. Dulu British punya tu. British punya. Guthrie, Sime Darby, Bosted, kemudian juga Harrison and Crossfield. Ini semua syarikat-syarikat yang buka ladang getah di Malaysia, di Tanah Melayu, dan juga membuka lombong biji timah di Tanah Melayu. Jadi, kalau negara kita ni dikawal oleh Malayan Union, maka lagi banyak syarikat-syarikat British akan datang ke Tanah Melayu untuk apa? Membuka lagi ladang getah, dan juga membuka lagi lombong biji timah. Dan apa yang jadi pada orang Melayu akan tengok je. Biji timah kita. Siapa bawa tu? British. Nak pergi mana tu? Pergi ke Port Klang. Oh, nak hantar mana? Hantar Britain. Oh, okey. Tu getah. Oh, getah siapa punya tu? Oh, tu Sam Darby punya. Oh, okey, naik kereta api ya. Nak hantar mana tu? Britain juga. Oh. Ada jadi macam tu. Okey. Jadi, pelaburan di Tanah Melayu ni akan meningkat. Tapi kita akan terpinggir. Kita tengok aja. Dia orang ambil biji timah kita, dia orang ambil getah kita. Itu. Okey. Baik. Seterusnya, iaitu tujuan dia untuk menubuhkan Malayan Union ini supaya dapat kukuhkan pertahanan, kerana Malayan Union akan ada dia punya anggota tentera dia sendiri, dan yang seterusnya iaitu untuk mengekalkan orang asing sebagai tenaga kerja untuk meningkatkan ekonomi. Bagi tahu cikgu, siapa yang dimaksudkan dengan orang asing ni? Siapa sebenarnya? Siapa sebenarnya orang asing di situ? Siapa boleh bagi tahu? Siapa orang asing kat situ, cikgu? Siapa boleh bagi tahu? Ya, betul, Nurul Hidayah. Okey, betul. Orang asing, bukan Hanan, bukan. Sebenarnya orang asing yang dimaksudkan ialah orang Cina dan juga orang India yang ada di Tanah Melayu. Kenapa pula, cikgu? Sebab orang Cina ini, orang-orang Cina inilah yang telah bekerja di lombong biji timah. Lombong biji timah. Sekejap cikgu buka. Okey, ya, sebenarnya mereka lah yang bekerja di lombong biji timah. Dan lombong biji timah tu kepunyaan siapa? Kepunyaan British. Nampak tak? Okey. Dan juga kalau orang India, okey, British nak kekalkan orang India dekat sini sebab orang-orang India sini banyak bekerja di mana? Bekerja di ladang getah. Ladang getah, yang mana ladang getah itu milik siapa? British. Nampak tak permainan dia kat situ? Korang nampak tak permainan dia? Bahawa sebenarnya British nak tubuhkan Malayan Union ini supaya orang Cina dengan orang India akan kekal di Tanah Melayu supaya kedua-dua ini dapat bekerja di lombong biji timah dan juga ladang getah milik British. Sebab kedua-dua ni adalah sumber tenaga kerja untuk meningkatkan ekonomi British. Nampak tak permainan dia? Nampak tak manipulasi dia? Nampak tak taktik yang digunakan oleh British? Korang nampak tak? Bijak kan? Korang mesti, cikgu yakin, korang mesti akan terfikir, kalau British datang sini cikgu, contoh Sam Darby ke, Guthrie ke, dia buka ladang getah, dia buka lombong biji timah, mestilah orang-orang putih juga, orang-orang British juga yang kerja. Tak. Orang British yang ada di lombong biji timah dan ladang getah, diorang jadi pegawai-pegawai. Diorang jadi CEO. Diorang jadi manager. Yang pekerja bawahan siapa? Tu, orang Cina dan orang India. Nampak tak? Jadi, British nak buat Malayan Union
supaya dapat kekalkan orang Cina dengan orang India bekerja di Tanah Melayu, di Lombok, Biji Timah dan Ladang Getah sebagai sumber tenaga kerja untuk meningkatkan ekonomi. Ekonomi siapa? Ekonomi British. Ya, jadi kita boleh faham bahawa bila BMA ditukarkan kepada Malayan Union sebenarnya untuk melicinkan pentadbiran, kemudian juga meningkatkan pelaburan ekonomi, kukuhkan pertahanan dan dapat kekalkan orang asing sebagai sumber tenaga kerja untuk meningkatkan ekonomi. Lepas tu ada tanya, dah tu cikgu, orang Melayu buat apa cikgu? Okey. Orang Melayu pada waktu ini bekerja kat mana? Orang-orang Melayu British kekalkan orang Melayu bekerja di kawasan pedalaman, iaitu kawasan-kawasan kampung. Bekerja untuk apa? Tanam padi, tanam sayur, tanam buah, tangkap ikan, jadi nelayan. Itu je lah. Jadi orang-orang Melayu sebagai pembekal makanan. Orang Melayu sebagai pembekal makanan. Orang Cina bekerja di Lombok Biji Timah, orang India bekerja di Ladang Getah. Orang Melayu membekalkan makanan untuk semua pihak. Nampak tak permainannya kat sini? British, inilah yang dikatakan, kalau kamu pernah dengar, okey, satu terms yang dipanggil apa tahu? Terms yang dipanggil iaitu dasar, okey, dasar apa tahu dipanggil? Dasar pecah dan perintah. Okey, iaitu dasar apa dipanggil? Root and conquer. Okey, lebih kurang macam itulah. Dasar pecah dan perintah. Maksudnya pecahkan kaum-kaum itu. Okey. Kemudian kemudian perintah. Jadi itulah dia strategi British yang digunakan di Tanah Melayu untuk menubuhkan Malayan Union. So nampak tak? Okay. So itulah dia gagasan Malayan Union. Jadi, okay, gagasan Malayan Union ini sebenarnya telah dibincangkan okay, di mana? Bukan di sini tetapi di Britain. Ui, awal-awal lagi diorang dah fikir tahu, dah plan tahu diorang nak buat benda-benda ni semua ni. Dah awal lagi. Iaitu kalau kita lihat ni unit perancang Tanah Melayu. Okay, unit perancang Tanah Melayu yang diketuai oleh Major General Ralph Horn ditugaskan untuk merangka satu bentuk pentadbiran baharu di Tanah Melayu dikenali sebagai Malayan Union. Dan setiausaha tanah jajahan British iaitu George Henry Hall ini membentangkan rancangan ini di Parlimen British pada 10 Oktober 1945 dan rancangan Malayan Union yang diisytiharkan dalam warta kerajaan ini dikenali sebagai Kertas Putih 6274 6274. Dalam Kertas Putih ini, British telah mengambil alih pemerintahan, akan mengambil alih pemerintahan Tanah Melayu dan menubuhkan sebuah pentadbiran berpusat di bawah jajahan British. Baik, ini tak apa, kalau mungkin korang tak ingat pun semua tak apa, tapi cikgu suka untuk kamu tengok yang ini. Baik, iaitu unit perancangan Tanah Melayu dibentuk di London pada bulan Februari 1943. Take note tentang tahun tu. Cuba korang tengok tahun tu. Korang tengok tahun tu. Korang tengok tahun tu betul-betul. Ada something fishy tak dekat tahun tu? Februari 1943. Apa yang fishy-nya? Apa yang peliknya kat situ? Masa Jepun dekat Tanah Melayu ni. Ya. Maknanya unit perancangan Tanah Melayu ini sebenarnya ditubuhkan semasa Jepun masih lagi memerintah di Tanah Melayu. Dan yang paling peliknya adalah macam mana dia orang tahu Jepun akan kalah? Macam mana? Macam mana Jepun boleh British boleh
meramalkan Jepun akan kalah. 1943, British dah awal-awal siap unit perancangan tanah Melayu. Something fishy. Ada orang dalam ke? It's not about orang dalam. Tapi sebenarnya, itulah cikgu nak cakap. Sebenarnya, Yang semua dah rancang. Kita dilalai. aduh, semua orang dalam merancang tapi kita je yang lalai. Okey, baik. Itu dah di luar topik lah sebenarnya. Tapi tak apa.